dan hari ini, okay? Okay, tajuk dia ialah tempoh masa. Ini melibatkan hari, bulan dan tahun. Okey, cikgu harap semua sudah bersedia. Baik, untuk soalan yang pertama. Baik. Kalender dia ialah bertarikh, cikgu ringkaskan penulisan dia ya. 9 April 2019. Okey, sehingga 16 Ogos 2022. Okey. Kita masih lagi terikat dengan 3 rumus hari itu. Okey, siapa masih ingat rumus itu? Rumus itu adalah masa tamat adalah masa mula tambah tempoh masa. Masa mula ialah masa tamat tolak tempoh masa. Kemudian menentukan tempoh masa ialah masa tamat tolak masa mula. Baik, kita masih lagi terikat dengan 3 formula ini. Okey. Cuma aplikasi dia sekarang melibatkan hari, bulan dan tarikh. Okey. Jadi kita tentukan untuk yang pertama, semestinya ini 9 April ini adalah masa mula. Okey. Dan 16 Ogos ini adalah masa tamat. Okey. Kalau kita lihat di dalam buku kerja tu, arahan dia ialah hitung tempoh. Jadi kita akan mengira tempoh masa. Bagaimana menentukan tempoh masa? Kita guna formula ini. Okey. Masa tamat tolak masa mula. Jadi, maksudnya kalau dalam ayat matematik dia ialah 16 Ogos 2022 tolak 9 April 2019. Okey. Baik, jadi dalam bentuk lazim dia, kita kena tukarkan semua hari bulan ini kepada bentuk angka. Okey. Jadi penulisan dia nanti ialah seperti dalam bentuk lazim begini. Okey. Kita akan buat sama-sama yang ni ya, jangan risau. Okey. Kita akan ada 3 ruangan. Okey. Ruangan yang paling hujung, yang paling kecil sekali ialah hari. Okey. Manakala ruangan tengah-tengah ialah bulan. Dan yang paling hujung sekali ialah tahun. Okey. Kamu boleh lihat pada contoh di atas tu lah, tapi kita buat sama-sama, then should be okay. Baik. Jadi cara penulisan dia jangan pula terbalik. Jangan kamu letak di sini 16 Ogos ialah 8 hari 22. Salah, terbalik. Okey. Kamu kena lihat betul-betul dia punya ruangan tu. Hari ialah 16. Okey. Bulan Ogos ialah 8 dan tahun dia ialah 2022. Okey. Baik. So, seterusnya tolak 9 April. 9 di sini. April ialah bulan 4 dan seterusnya tahun dia. Okey. Baik. Jadi sekarang kita cari hasil tolak lah. Okey, untuk menentukan tempoh masa. Baik, di sini untuk menolak kita tolak dari hari dahulu, kemudian baru kepada bulan dan baru kepada tahun. Okey. Baik, di sini kita tolak hari dulu, 16 tolak 9. Just simple, cukup. 16 tolak 9, okey cukup. Jadi kita teruskan cari jawapan. 16 tolak 9, kita dapat 7. Okey. Ya, betul. 8 bulan tolak 4 bulan, 8 tolak 4 kita dapat
4. 4. Yes, betul. Dan tahun. Tahun ni kita tolak macam nombor biasalah. 2022 tolak 2019. Cikgu tunjuk dekat tepi sini. Dia punya sketching. Okay. So 2 tolak 9 tak cukup. Ambil 1, 3. So mesti semua sifar kan. So maksudnya di sini 3 tahun. Okay. Dan ini ialah part paling kritikal. Beri perhatian betul-betul. Untuk hari. Okay. Untuk hari ini, 7 hari ini, kita mesti tambah 1. Okay. Mengapa tambah 1? Sebab kita kira 16 itu sekali dalam pengiraan. Okay. Kalau kita just tolak, kita tak ambil kira 16 itu. Okay. Cikgu akan tunjukkan dalam bentuk yang lebih jelas lepas ni. Tapi syarat dia untuk hari mesti tambah 1. Jadi jawapan akhir dia ialah 8. Jawapan akhir dia tempoh masa. Tengok betul-betul. Tempoh masa ialah 3 tahun, 4 bulan, 8 hari. Okey. 3 tahun, 4 bulan, 8 hari. Okey. Izinkan cikgu terangkan mengapa dia mesti tambah 1. Okey. Cikgu rasa yang bahagian operasi penolakan should be okay. Semua faham kan? Tapi mengapa mesti tambah 1? Kes ini yang cikgu starkan ini. Okey. Kalau kita lihat tarikh itu ialah bermula pada 16 hari bulan kan? Dia tamat pada 9. Dia bermula 9 hari bulan, tamat 16. Kalau kita kira secara manual, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hingga 16. Okey. Kalau 7, dia hanya mengira ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You see? Ini yang 7 itu. Plus 1 bermaksud 16 itu kita kira sekali. Okey. Maksudnya dia boleh sama ada ini kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ini kita tak kira sedangkan dia dalam hari mula. Jadi kita mesti tambah 1. Itu reason dia setiap pengiraan melibatkan hari HARI mesti tambah 1. Okey? Cikgu harap itu jelas. Baik, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, so kita teruskan dengan nombor 2 ya. Soalan nombor 2. Cikgu ringkaskan dia punya gambar tu. Dia mula 10 Mei 2014. Okey, sehingga 27 November 2020. Okey. Analisis masa yang diberi. Mana masa mula, mana masa tamat dan kita tentukan tempoh masa. Okey, kamu buat ayat matematik dia dahulu. Masa tamat, tolak masa mula. Ini ialah masa mula. Ini ialah masa tamat. So, MT tolak MM. Okey, bukan MM tolak MT ya. Dia tolak MM. Okey. So, di sini ayat matematik kamu sepatutnya ialah 27 November 2020 tolak 10 Mei 2014. Okey. So, dalam bentuk carta, jangan lupa ada 3 ruangan, okey? Hari, bulan, dan juga tahun. Okey. Hari, bulan, dan juga tahun. Okey. Hari, bulan, dan juga tahun. Okey. So, letak di ruangan yang betul. Okey. Ini kita simpan dulu.
Ini kita tulis dulu. So, kita ada 27 hari bulan November ialah bulan 11 dan tahun dia ialah 2020. Okey, tolak 10 hari bulan Mei 2014. Okey, tolak seperti biasalah, tolak dari hari. Kemudian bulan, kemudian tahun. Okey, cuba cari jawapan. Okey, cuba. Okey. So, sekarang tolak dari hari dulu. 27 tolak 10. Dapat berapa? 17. Yes, 17. Okey. Kemudian tolak di bulan. 11 tolak 5. Tak ada berapa bulan? Beza dia. 6. 6. Okey. 20 tolak 2014. Yang ni jangan risau, kamu boleh buat dekat tepi tu, boleh kira macam biasa. Okey, tak cukup, ambil sini 6. So, sifar. So, maksudnya ada berapa tahun? 6. 6. So, apa perlu kita buat selepas? 17. Tambah 1. Betul. 17 tambah 1. Memang kena sentiasa ingat yang itu. Okey. Jadi kita ada 18 hari. So, jawapan ingat. Kebanyakan latihan lepas-lepas tu bila menentukan tempoh masa, tolong hati-hati cara penulisan jawapan. Okey. So, di sini tempoh masa dia ialah 6 tahun, 6 bulan, 18 hari. Okey. Saya rasa dua contoh ni sangat jelas. Yang ini tidak melibatkan pengumpulan semula. Maksudnya hari tak cukup, kena ambil dari bulan, kena ambil dari tahun. Baik. Dua soalan yang akhir tu nanti dia ada melibatkan aplikasi kemahiran itu. Baik, yang ni setakat ni boleh faham? Boleh. Okey, bagus. So, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Baik, soalan ketiga itu dia mula pada 13 September 2010, tamat pada 2 Julai 2016. Okey. Analisis mana masa mula, mana masa tamat. Sebab kita cari tempoh masa. Ini masa mula, ini masa tamat. Okey. Jadi ayat matematik dia ialah 2 Julai 2016 tolak 13 September 2010. Okey. Jangan risau. Kalau kamu sudah perasan, tengok macam mana dua ni boleh tolak 13. Okey, no worry. Cikgu akan bimbing kamu. Di sini kena sediakan ruangan yang besar sedikit. Okey, kita ada hari, bulan dan tahun. Okey. Okey, diorang isi dulu. Mana maklumat-maklumat yang berkaitan dengan ruangan tersebut. Okey, diorang isi dulu. Okey, 2 Julai 2016. Okey, so kita ada 2 Julai. Kita letak 2. Okey, 2 Julai. Julai ialah bulan 7. Dan tahun dia ialah 2016.
Okey. Tolak 13 September. September ialah bulan 9. Okey. Tahun 2010. Baik. Cikgu nak kamu beri perhatian betul-betul untuk ini ya. Jangan cikgu panjangkan dulu barisan. Okey. Macam yang cikgu mula-mula bagi tahu tadi, tolak dari hari dahulu. So, cikgu akan gunakan warna pen yang berlainan supaya kamu perasan dia punya perubahan nombor itu nanti. Okey. Cikgu bukan suka-suka guna nombor yang berbeza. Warna yang berbeza. Sorry. Baik. So, yang pertama, kita lihat pada ruangan hari. 2 tolak 3. Ataupun kamu mesti lihat keseluruhan. 2 tolak 13. Adakah boleh? Tak boleh kan? Tak. Yes. Jadi, cara dia begini. Sila beri perhatian betul-betul. 2 hari ini tak cukup tolak 13 hari. Maka dia kena ambil 1 bulan dari bulan Julai. Dia kena ambil 1 bulan dari bulan Julai. Okey. Bulan Julai akan jadi bulan Jun, betul? Okey. Okey, jadi di sini bulan Jun itu kita considerkan kita ambil bulan Jun. Bulan Jun ada berapa hari? Jun ada berapa hari? 30. 30. Jun ada 30 hari. Jadi bermaksud kita beri 30 hari untuk 2. Okey, dia tambah 30. Okey, 30 ini tadi adalah dari bulan Jun. Maka dia akan jadi 32 hari. Okey, so ini sudah jadi 32 hari. Baru boleh tolak. Okey, bukan maksudnya kita ambil 1 bulan jadi 1 hari. Tidak. Juga bukan tengok Julai dia jadi 31. Tidak. Dia tengok kepada dia tinggal bulan apa. Kalau dia tinggal bulan Mei, kamu kena tengok bulan Mei ada berapa hari. Jadi di sini kita ambil 1 bulan dari bulan Julai iaitu tinggal bulan Jun. Maka kita guna hari bulan Jun. Okey. 30 tambah 2 jadi 32. Baru cukup untuk tolak. Okey. Jadi 32 tolak 13. Tolak macam biasalah. Boleh kamu kira dekat tepi supaya cikgu tunjuk dekat tepi supaya kamu tak keliru banyak sangat perubahan nombor itu. Okey. 32 tolak 13 tolak macam biasa sebab sudah cukup. Okey. 2, 12, 9, 1. So, kita ada 19. Macam mana? Kita ada 19 hari. Yang ni. Okey. Seterusnya ialah 6 tolak 9. Bulan 6 tolak bulan 9. 6 tolak 9 tak cukup. Kan? Di mana dia ambil? Dia ambil dari tahun. 6 tak cukup, dia kena ambil dari tahun. Okey? Bermaksud ini akan tinggal jadi 2015. Dia ambil 1 tahun. 1 tahun tukar kepada bulan. Dia jadi 12 kan? Jadi 12 tambah dengan 6, dia akan jadi 18 bulan. Baru boleh tolak dengan 9. Okey? 18 tolak 9, maka dapat 9 bulan. Okey? Dan barulah kita habiskan untuk yang tahun 2015 tolak 2010. Tak ada 5. Jangan lupa tambah 1 untuk hari. Jadi, jawapan akhir dia ialah 5 tahun, 9 bulan, 20 hari. Okey.
Baik, ini sangat-sangat penting kamu berhati-hati tolak sebab sebab paling banyak penukaran unit ialah masa. Hari, bulan, tahun, dekad, abad semua itu kamu kena sedia. Okey, dia punya hubungan. Baik. Cikgu nak kamu tanya kalau ada soalan, kalau ada yang tak faham. Cikgu akan cuba untuk terangkan semula. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. 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 Oh. So, last kali, nombor 4 tu. Okey, bagus. Ada. Terima kasih untuk respon. Nombor 4 tu, cuba kamu buat dulu. Dia lebih kurang sama macam yang nombor 3 tadi. Cuba buat dulu nombor 4, lepas tu kita akan bincang sama-sama, tengok jawapan dia. Okey? Cuba akan tuliskan soalan untuk nombor 4. 29 November tahun 2014 sehingga 21 Mac tahun 2023. Okey, kamu boleh cuba selesaikan dahulu seperti contoh yang ketiga ini tadi. Okey. Hati-hati bila kamu menukar unit dari bulan. Okey? Cuba buat dulu. Yang tahun 2014 tolak 2023 tu cikgu. Cikgu rasa kamu salah susun tu. Tahun 2023 tu tolak 2014. Ya, betul. Dan pasangan dia mesti sama 2023 Mac 21.
Okey, tak apa. Cuba dulu. Dia maksudnya pasangan ini akan tolak ini. Okey. Mesti susun ikut pasangan yang betul. Kawan yang betul. Okey. Saya tunjuk sini ya. Dia ruangan yang besar sebab dia memerlukan banyak nombor juga. Sekejap. Okey. Dan ini tahun. So, masa tamat ialah kamu kena ini 2023 Mac bulan 3 dan 21. Okey, tolak masa mula 2014 bulan November, hari bulan dia 29. Okey. So, cikgu harap susunan semua sama seperti ini ya. Ini adalah susunan yang betul. Okey. Cuba selesaikan dahulu. Hati-hati. Tak semestinya di jalan raya. Masa buat pengiraan maths pun mesti berhati-hati. Okey, boleh cuba dulu. Cikgu bagi masa lebih kurang 1 minit. Cikgu nak ke tandas sekejap. Okey, bagaimana? Boleh kita semak jawapan dulu sekarang? Baik, so di sini kita mulakan dengan penolakan hari. Okey. 21 tolak 29 memang tak cukup. Okey. 21 tolak 29 tak cukup. Maka kena ambil dari bulan Mac. Mac akan tinggal, jangan cikgu tukar color dulu. Mac akan jadi bulan Februari. Okey. Bulan Februari untuk tahun 2023 kena pertimbangkan dia ialah bukan tahun lompat. Okey. Jadi kalau bukan tahun lompat dia akan masih ada 28 hari. Okey, ingat bulan Februari tahun lompat dia ada 29 hari. Bukan tahun lompat dia ada 28 hari. Okey. Tu kita kena pertimbangkan juga. So maksudnya bulan 2 kita ambil 1 bulan dia akan jadi 28. Kita kena jumlahkan ini. Okey. 28 ini datangnya dari bulan Februari. Okey. Februari itu dari mana? Dari sebelah sini. Okey. Baik. Jadi 21 tambah 28 kita ada 49 hari. Okey. 49 hari. Baru kita dapat tolak. Okey. So kita guna 49 tolak 29. Okey. Dia sudah jadi 49 . So ada berapa hari? Okey. 20. Betul. 20. Okey. Kita tinggalkan sekejap. Kita pergi kepada bulan.
2 tolak 11 tak cukup. Kena ambil, ya, 1 tahun dari 20-23. Dia tinggal 20-22 kan? 1 tahun, jangan jadi 1, salah. 1 tahun dia mesti jadi 12 sebab 1 tahun ada 12 bulan saja. Jadi kita tambahkan yang ini. Dia jadi 14. Okay. 2 tambah 12 jadi 14. Dan baru kita boleh tolak. 14 tolak 11. Kita ada berapa? 3. Betul, 3. Kan? 1 tolak 1 sifar lah. Jadi sekarang kita teruskan untuk tahun. Baik, yang ni tolak macam biasalah. 20-22 tolak 14. Okay, cikgu kira tepi ni supaya kamu tak confuse. Tolak 2014. Okay, tak cukup. Jadi, 8. Sifar. So, maksudnya berapa tahun di sini? 8 tahun. Betul. Apa lagi seterusnya yang kita kena buat? Tambah 1 pada 20. Betul. Tambah 1 pada hari. Dia akan jadi... Okay. Betul. Jadi penulisan jawapan kita untuk tempoh masa ini ialah selama 8 tahun. Okay, 8 tahun. Tahun 3 bulan Betul. 21 hari. Yes. Okay. So ini ialah tempoh masa untuk soalan 4. So, bagaimana? Boleh faham? Boleh. Okay. Tak ada soalan setakat ini? Ada. Tak ada. Okay. Good. Kalau macam itu, kita lihat dalam buku teks sekarang. Kita beralih kepada buku teks sekarang. Baik, yang ini cikgu hanya beri pendedahan kepada kamu bagaimana menentukan tempoh masa kalau dia melibatkan zon masa dunia. Okay. Baik. So, cikgu akan share skrin buku teks sekarang. Okay. Cikgu punya buku teks. Okay. Okay. Sekejap. Baik, untuk buku teks boleh lihat muka surat 98 dalam buku teks masing-masing. Boleh juga buka sana dalam buku teks masing-masing di tempat masing-masing muka surat 98. Okey, zon dunia. Baik, yang ini dia agak rumit sedikit. Tapi cikgu akan, mana dia tadi? Aduh. Cikgu akan usahakan untuk kamu faham. Okey. Baik, untuk tempoh mengikut zon masa dunia. Untuk pengetahuan kamu, zon masa dunia dia ada beberapa zon. Okey. Dia ada 24 zon. Dinyatakan di sini dia ada 24 zon. Okey. 24 zon masa. Baik.
24 zon masa ini bermaksud kalau kita di Malaysia tak sama zon dengan negara yang berada di sebelah Eropah, yang negara-negara luar yang di mana garis masa dia ditentukan oleh garisan Greenwich. Okey, boleh baca yang dalam buku teks ni ya. Jadi dinyatakan di sini waktu di Kuala Lumpur mendahului. Kita cepat 8 jam dari waktu di London. Okey. Manakala waktu di Osaka pula, Osaka ni terletak di mana? Siapa tahu? Jepun. Jepun, ya. Dia cepat 1 jam daripada masa kita di Malaysia. Okey. Jadi, beza masa di antara Kuala Lumpur dengan London ialah 8 jam. Okey, kita cepat 8 jam, London lambat 8 jam. So, kita beza masa dia ialah 8 jam. Okey. Manakala masa kita dengan Jepun di Osaka 1 jam sahaja. Kalau sekarang kita pukul 12.10, rasa-rasanya di Jepun sekarang jam berapa? Jam 13.10. Jam 13.10. Betul. Dia cepat 1 jam. Okey, cepat 1 jam. Yang mereka sudah pukul 1 tengah hari sana sudah. Kita baru pukul 12. Okey. Baik. So ini bermaksud kita punya dunia ini tak sama jam. Okey. Jangan nanti ingat kita di sini pukul 12 tengah hari, orang di London pun pukul 12 tengah hari. Tidak. Sebab dia mengikut putaran bumi juga. Okey. Baik. So, balik kepada sini. So, kita lihat contoh ini ya. Waktu di London, United Kingdom, pukul 12 tengah hari, 4 Jun 2016. Manakala di Kuala Lumpur, Malaysia, waktu yang sama tapi jam dia berbeza. Pukul 8 malam, 4 Jun. Manakala di Osaka, cikgu baca yang ini ya. Manakala di Osaka, kita lambat 1 jam. Mereka sudah pukul 9 pada tarikh yang sama. Cuba kamu tengok dia tarikh yang sama. Okey. Tetapi masa dia berbeza. Pukul 12 tengah hari, kita pukul 8 malam. Di Jepun pukul 9 malam. Okey. Baik. Mengapa, macam mana kita nak tentukan dalam bentuk pengiraan matematik? Okey. Di sini. So, ini nanti nota kamu cikgu nak kamu salin ini. Ini nota yang pertama. Okey. Cikgu pakai warna merah saja. Warna hitam supaya kamu jelas. Okey. So, ini nota yang pertama. Sangat penting. Okey. Mengapa? Yang pertama, kamu mesti tahu kedudukan negara. Sama ada di sebelah barat atau timur. Okey. Kemudian dapatkan beza masa, baru tentukan operasi. Bagaimana menentukan operasi? Bila kita tahu negara itu berada di sebelah timur atau di sebelah barat. Ingat ni sekejap. Kalau dia berada di sebelah timur, tambah dengan beza masa. Okay. Kalau berada di sebelah barat, kita tolakkan beza masa. Okay. Contohnya ini tadi. Kita berada di Malaysia pukul 3 petang. Di London pukul berapa? Oleh kerana London berada di sebelah barat, maka kita tambah 8 jam. Tengok sini ya. Tambah 8 jam. Sebab itu dia tambah 8 jam. Okey, sebab dia berada di sebelah barat. Barat mesti sebab kita berada di barat. Okey, jadi dia tambah 8 jam. Okey. Timur, kita berada di timur London. Jadi kita tambah. Okey. Baik. So kita tambah, maka kita tahu kita ialah pukul 11 dari sebelah London. Okey. Baik. Kalau kita mengira dari masa kita, okey, pukul jam 11 malam, okey, tolak dengan 8 jam sebab London berada di sebelah
barat, maka kita tolak. 11 tolak 8, maka dapat pukul 3 petang. Okey. Dia bergantung kepada soalan dari mana negara yang jadi soalan. Kalau sini dia dari London. Okey. Dia suruh kira jam Malaysia sebab Malaysia berada di timur London. Kalau dari Malaysia dia suruh kira London, maka London berada di barat, maka kita perlu tolak. Okey? Boleh? Baik, itu yang pertama. Okey, jangan lupa salin nota ini. Sorry. Okey. So, nota yang pertama sudah. Baik. Baik, ini adalah zon masa. Okey, garisan Greenwich. Baik, di sini ini adalah semua kawasan yang berada di timur. Sekurang-kurangnya kita tahulah mana negara di sebelah timur, mana negara di sebelah barat. Dia bergantung kepada lokasi kawasan yang dinyatakan. Okey, contohnya kalau di Brazil, dia beri waktu Brazil, suruh kira waktu Malaysia. Malaysia berada pada timur, maka kena tolak beza masa. Okey, kalau dia suruh kira waktu di Brazil dari Malaysia, Brazil berada di sebelah barat kan? Okay. So maksudnya Malaysia akan tambah waktu dengan beza masa. Okay. Kamu kena pastikan siapa di timur siapa, siapa di barat siapa. Okay. Dia bukan suka hati terus guna tambah tolak. Okay. Tidak. Okay. Contoh seterusnya. Nyatakan tarikh dan waktu di Kuala Lumpur jika waktu di Osaka. You see? Dia sebut Osaka. Dia beri waktu di Osaka. Bermaksud kita kena kira dari Osaka, bukan dari Malaysia. Okay? So, sebab itu, jika di Osaka jam 12.30 tengah malam, 31 Mac. Pukul berapa di Malaysia? Malaysia berada di sebelah barat berbanding Osaka. Dia tengok. Sini. Sini Jepun, Osaka. So, Malaysia kedudukan dia barat sedikit. Okay. Bila barat sedikit, maka kita kena tolak. Okay. Jadi, dia ialah tolak 1 jam. Kan? Tolak 1 jam, maka sebab itu dapat jam 11.30 malam atau jam 23. Okay. Boleh? Boleh faham yang ini? Yang ini memang agak confused. Penting kamu tahu mana timur, mana... Boleh paham cikgu. Boleh Okey, bagus. Kalau tak faham boleh tanya cikgu lagi. Baik, kita teruskan. Okey. Tengok ni Menara jam di Auckland menunjukkan waktu 4 jam. Auckland ini di mana? Bukan di Malaysia ni. Auckland ini ialah di New Zealand. Okey, ada sekilas fakta di sini. Okey. Menunjukkan 4 jam lebih awal daripada menara di Bukit Fraser. So, ini ialah Malaysia. Okay. Pukul berapa waktu di Auckland jika menara Bukit Fraser menunjukkan pukul 10.15? Bermaksud kita kira dari Malaysia, bukan dari New Zealand. Okay. Kita kira dari Malaysia, bukan dari New Zealand. Sebab dia tanya waktu di New Zealand, Auckland. Okay. Jadi beza masa ialah 4 jam. Ini ialah beza masa. So maksudnya mungkin akan tambah 4 jam, mungkin akan tolak 4 jam. Okay. So di Malaysia pukul 10.15. Okay. Auckland ialah negara di sebelah barat Malaysia. Jadi dia mesti tambah. So cikgu lebih senang suka guna cara ini. Bila berada di barat, so dia akan tambah beza masa. Ini beza masa tadi. Okay. Jangan keliru penggunaan beza masa. Tak semestinya. Dia sudah tolak. Sebab itu dia dapat 4 jam. Maklumat itu mesti ada supaya kita akan tambah atau tolak sahaja. Okay.
So maksudnya kalau di Bukit Fraser ialah pukul 10.15 pagi, maka di Auckland dia ialah jam 14.15. Okay. Baik. Okay.